السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, maka jika engkau kata, maka wajib Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat yang dahulu, lazimlah mustahil lawannya yang kekurangan. Maka kerana apa sebut lagi? Tu iskal ataupun kemuskilan yang terdapat yang disebutkan oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, iaitu sebelum dia masuk dalam bab sifat yang mustahil, dia bahas dulu satu soalan, kenapa kita perlu membahaskan lagi berkenaan dengan sifat yang mustahil, sedangkan kita dah belajar sifat yang wajib pada Allah Ta'ala, maka lazim daripadanya sifat mustahil itu ternafilah. Jadi kenapa perlu belajar lagi? Jadi dia kata, dia buat soalan sikit, dia kata, maka jika engkau kata, ni kalau bahasa Arab dia panggil idza qulta qultu. Apabila kamu kata gini, aku jawab gini. Jadi biasanya kitab yang perbahasan gini ni kitab, kalau kitab hasyiah lah, kitab Arab tu, kitab yang besar lah. Biasa yang ada idza, maka itu biasanya dalam kitab-kitab hasyiah. Tak apalah, ni pun banyak ambil daripada hasyiah As-Suhaimi ala Syarah Al-Hudhudi, karangan Syekh Al-Imam Ahmad As-Suhaimi rahimahullahu ta'ala. Jadi dia kata, maka jika engkau kata apa? Maka wajib Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat yang dahulu. Yang dahulu yakni yang 20 tu lah. Bila kata Allah Ta'ala bersifat dengan dulu-dulunya sifat hak wajib tu, lazimlah mustahil lawan bagi sifat hak wajib tadi. Mana kalau kita bahas sifat wujud, bila bahas sifat wujud, fahamlah kata Allah ini ternafi tiada. Bila Allah kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan qidam, maka ternafilah Allah Ta'ala itu baru. Jadi faham kat situ memadah dah, kata dia. Buat apa nak sebut lagi? Maka dia kata, maka kerana apa sebut lagi? Sebab apa? Maka Syekh kita pun jawab, pada ilmu ini, ilmu usuluddin, ilmu akidah ni, ialah menyabitkan segala aqaid. Aqaid ni jamak ataupun plural bagi akidah. Aqidatun, aqidatani, aqaidu. Jadi menyabitkan makna menyungguhkan dalam hati lah.
Sebab dalam i'tiqad ni bab dalam hati, dia bukannya zahir anggota perbuatan dan dia bukannya perkataan. Kalau perkataan kita kata Allahu maujudun, tapi dalam hati tak mengatakan, tak mengiktikad dan tidak menyungguhkan Allah Ta'ala itu maujudun, maka hak tu tak jadi iman lagi lah. Sebab dia masih lagi tidak mengakui dalam hati, tidak menyungguhkan dalam hati bahawasanya dia itu, Allah Ta'ala itu maujud, ada. Tu kiaslah ke sifat-sifat yang lain. Kemudian dia kata atas jalan tafsil, atas jalan terperinci. Sebab tu kita kira satu-satu tu, wujud, qidam, baqa', mukhalafah lil hawadith, sampailah kaunuhu mutakalliman, ataupun sampai kepada sifat kalam. Sebab apa? Sebab dia wajib tahu secara tafsil. Dia panggil sebagai ummahatus sifat. Sifat 20 ataupun sifat 13 ni dia panggil wakil bagi segala sifat-sifat Tuhan yang lain yang sempurna. Sebab sifat Tuhan kita wajib i'tiqad bukan 20 saja, bukan 13 saja, bukan 24 saja, tapi banyak tidak terhingga. Yang Allah Subhanahu wa taala sahaja tahu hakikat tidak terhingganya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang wajib kita belajar menurut ulama Ahlussunnah kita ni 20 sudah atas pandangan yang kata 20, 13 sudah atas pandangan yang rajih, 24 sudah atas mazhab Maturidiyah. Kita ni masyhurnya sifat 20 lah, walaupun itu pandangan marjuh, pandangan yang lemah, tapi itu pandangan yang masyhur. Tak apalah. Kemudian dia kata, bila kata belajar secara tafsir, sebab apa kita belajar secara tafsir? Sebab terbesar mana tadi? Dituntut pada ilmu ini menyabit segala aqaid atas jalan tafsir. Sebab apa? Sebab besar tersalah orang yang jahil pada ilmu ini, ilmu usuluddin, daripada tersalah jahil dengan segala ilmu yang lainnya, yang lain daripada ilmu usuluddin, seperti ilmu fiqh. Tu dia kata. Sebab apa? Besar mudarat dia, besar mudarat jahil dalam ilmu akidah ini lebih besar daripada mudarat jahil dalam ilmu selain akidah. Contoh dia beri ilmu fiqh. Jadi bukan bermaksud tak payah mengaji ilmu fiqh, kan? Dan bukan bermaksud mengaji ilmu akidah saja sampailah kenal Tuhan baru mengaji fiqh pula, kan? Ngaji fardu ain ni kena serentak berlaku. Jadi ilmu fardu ain, kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Al-Manhajul Qawim Syarah Masail At-Ta'lim, dia kata ilmu fardu ain itu ialah satu ilmu yang kita berhajat kepada dia dengan kadar segera. Contoh kita nak sembahyang tu wajib tak? Wajib. Maka wajib tahu dengan segera cara nak sembahyang dengan tu. Kalau kita nak wuduk pula, nak sembahyang kena ada wuduk. Jadi wuduk wajib tak? Wajib, sebab kita sembahyang wajib, maka nak menjadikan wasilah sahnya sembahyang iaitu wuduk, wajib jugalah. Jadi wajib pun, jadi wuduk pun wajib belajar cara berwuduk dengan betul. Apa masalah-masalah yang boleh membatalkan wuduk? Apakah rukun-rukun wuduk? Kalau tersilap kita ta'yinkan rukun, tersilap kita sebut, kita i'tiqad rukun padahal tu bukan rukun, kita i'tiqad benda tu sunat padahal dia rukun, masalah wuduk kita. Contohnya kita rukun wuduknya ialah basuh muka, tiba-tiba kita i'tiqad dia sunat. Masalah tu tidak sah wuduk dia. Sebab syarat sah wuduknya ialah dia mesti tahu mana rukun, mana sunat. Tu salah satu syarat sah wuduk lah. Dan sebagainya. Itu ilmu fiqh. Jadi ilmu fiqh kalau jahil, maka ibadat dia tidak sah. Bila tidak sah, status dia fasik lah. Status dia apa? Fasik, iaitu membabitkan dosa kecil yang berterusan, fasik juga. Membabitkan dosa kecil yang dipandang remeh, fasik juga. Semua fasik belaka. Jadi ilmu fiqh kalau tak tahu, jahil, dia fasik ya. Tapi ilmu akidah kalau jahil, bukan setakat boleh pergi fasik, boleh pergi ke kufur. Tu lagi bahaya. Kalau fasik ni ada lagi tiket masuk syurga. Tapi kalau kufur ni tak ada dah. Kufur ni tak ada apa dah. Selamat dah. Selamat masuk neraka. Dengan izin Allah Ta'ala. Tapi kalau orang mukmin, kalau seseorang itu beriman pada Allah Ta'ala, dia maksiat, maka belum tentu masuk neraka lagi.
Ya, dia tertentu kepada keampunan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala beri ampun, masuk syurga. Allah Ta'ala tak beri ampun, baru masuk neraka. Itu kalau mukmin. Tapi kalau kafir, masuk neraka belaka. Tak ada maaf bagi dia. Itu zahir dalam nas-nas dalil. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, seperti ilmu fiqh. Kerana apa? Kerana jahil pada ilmu barang yang wajib bagi Allah. Barang tu kena bersifat. Jahil pada ilmu sifat yang wajib bagi Allah, yakni wajib pada akal sabit bagi Allah, iaitu wujud, qidam, baqa' sebagainya tu. Dan mustahil atasnya atas Allah, iaitu sifat yang mustahil sabit bagi Allah, seperti tiada, baharu, hilang, berbilang dan sebagainya. Itu kufur. Tu jawab bagi kerana, khabar kerana. Kufur. Siapa yang kata Allah Ta'ala itu tiada? Kufur. Siapa yang kata Allah Ta'ala itu baharu? Kufur tanpa khilaf. Cuma dalam bab sifat ma'ani, tak kufur lah siapa yang ingkar Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala tak ada sifat kudrat tapi dia berkuasa. Tu fasik. Tu Mu'tazilah. Allah Ta'ala itu tidak ada sifat kalam tapi dia berkata-kata. Itu Mu'tazilah, fasik. Tapi kalau dia kata Allah Ta'ala tidak ada sifat kudrat dan sabit padanya sifat lemah, itu kafir lah. Jadi dia kata boleh bawa pada kufur kalau tak tahu mana hak mustahil, mana hak wajib. Mesti pada akal mustahil atas Allah berlaku sedemikian, maka wajib dia tahu. Kalau tak tahu boleh jatuh kufur. Kerana kalau tak tahu boleh jadi dia isbat benda lain. Dia tak tahu bahawasanya Allah Ta'ala itu mukhalafah lil hawadith, tak sama dengan makhluk. Dia tak tahu. Lepas tu dia i'tiqad sama makhluk Allah Ta'ala ni. Boleh jatuh kafir. Bahaya tu. Jadi masalah dalam bab ilmu usuluddin ni boleh jatuh kafir, boleh jatuh fasik. Tapi dalam bab fiqh dan ilmu-ilmu lain hanya boleh jatuh fasik je. Bahkan kalau tak tahu ilmu bahasa Arab, tak jadi fasik, tak jadi kafir. Lagilah teruk. Lagi tak ada apa. Tak mengaji ni nahu sorah ni. Tak ada apa. Masuk neraka jadi fasik pun tidak, kafir pun tidak. Cuma dia ilmu fardu kifayah lah. Kena ada orang wakil untuk belajar lah. Kampung tu dalam 2 marhalah 90 km tu mesti kena ada orang alim bahasa Arab, orang alim nahwu sharah, balaghah dan sebagainya. Tu lain cerita lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan jahil pada ilmu fiqh itu maksiat. Tu beza dia. Jahil dalam ilmu usuluddin boleh jatuh kafir. Jahil dalam ilmu fiqh itu fasik. Bila kata fasik, dosa besar. Tu Jadi maksiat ni dosa besar lah. Asi, orang yang bermaksiat, zatun mutasifun bisifatil maksiati, itu namanya asi, orang yang bermaksiat. Maka kerana inilah, kerana apa? Kerana ilmu ini kalau tak tahu benda yang wajib pada akal, benda yang mustahil pada akal, niscaya boleh itu kufur tu. Maka sebab itulah disebutkan yang mustahil, disebutkan sifat-sifat yang mustahil oleh para ulama kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka kau surat sebelah ni. Hitam kau surat cerai-cerai. Maka jikalau tiada, yakni jikalau tiada kerana demikian itu, kalaulah dia kata, kalaulah ulama kata benda mustahil ni bukan dengan sebab tadi, bukan dengan sebab bahawasanya ilmu akidah ni ilmu yang penting, maka adalah orang yang menyebutkan yang mustahil, sifat yang mustahil bagi Allah itu, sehingga kurang adab serta Tuhannya, Tuhan seorang. Jadi dia qaid situ. Sebab apa ulama beritahu juga sifat mustahil selepas wajib? Kerana ilmu usuluddin itu jahil dalam dia tu bahaya yang cukup besar. Sekira-kira kalau orang tidak mengiktikadkan perkara yang mesti wajib pada Allah dan mustahil atas Allah dia nafikan, kalau dia tak buat begitu, hukum dia kafir. Dengan sebab itulah ulama sebut sifat mustahil. Tapi kalau kita tak kata sebegitu, maka kalau kita sebut sifat mustahil, itu jahat adab dengan Tuhan. Jahat adab dengan Tuhan lah. Sebab tak ada maksud. Apa tujuan cakap benda mustahil? Sedangkan Allah Ta'ala itu maha sempurna, maha suci daripada segala kekurangan. Jadi tak ada faedah nak sebut sifat yang mustahil. Ada faedah. Apa dia faedah dia? Iaitu kerana ilmu ini ilmu yang kalau jahil pada dia itu bahaya cukup besar. Tu ada tujuan lah. Tapi
Tu dia kata gitu. Dia bagi contoh seperti umpama, seperti itu umpamalah. Seperti umpama jikalau berkata seorang bagi raja, seorang bagi tahu ataupun berkata bercakap dengan seorang raja. Ini nak bandingkan seorang hamba dengan Allah Taala. Dia bandingkan makhluk dulu. Dia kata contoh seorang hamba tu bagi tahu kepada raja. Apa dia? Tiada engkau itu kuda. Dia jumpa tu, dan bukan engkau itu himar. Himar ni apa? Keldai. Kamu ni bukan keldai. Kamu ni bukan kuda. Tiba-tiba kalau orang cakap macam tu kat kita, apa jadi? Tiba-tiba cakap gitu. Hang ni bukan monyet lah. Kenapa faedah cakap gitu? Dan tiada engkau a'ma, yakni buta, dan tuli, hingga akhir sifat. Hingga akhir sifat, ini sifat hak yang mustahil, yang kekurangan lah, yang nisbah bagi raja. Kamu ni bukannya monyet, kamu ni bukan kera, kamu ni bukan buta, kamu ni bukan tuli. Kalau cakap gitu apa jadi? Niscaya adalah yang demikian itu perkataan yang menyabitkan dendam dan marah. Nisbah kalau raja orang cakap gitu, orang bawahan cakap gitu. Kalau dia cakap begini ni seolah-olah orang tak patut bagi raja. Kenapa dia cakap begitu? Padahal tidak ada tujuan langsung. Jadi begitulah kalau Allah Ta'ala kita cakap benda mustahil. Allah Ta'ala itu tidak. Allah Ta'ala itu tak ada. Allah Ta'ala itu tak baharu. Allah Ta'ala itu tak sama makhluk. Apa nak sebut begitu kalau tak ada tujuan? Sebab itu ulama sebut ada tujuan dia sebut benda yang mustahil, menafikan perkara yang mustahil, iaitu untuk memperincikan benda yang wajib kita tahu secara tafsil dalam bab akidah. Kerana jahil dalam bab akidah itu satu benda yang cukup besar bahaya dia. Maka sebab tu ulama sebut mustahil, benda mustahil. Jadi kalau bukan sebab itu, maka seolah-olah orang yang bercakap benda mustahil pada Allah Ta'ala ni buruk adab. Dia panggil apa? Buruk adab. Seperti mana seorang hamba, rakyat biasa nak bercakap dengan raja, dia kata kamu ni bukan himar, kamu ni bukan keldai, kamu ni bukan buta. Seolah-olah cakapan begitu ada unsur-unsur dendam, ada unsur-unsur marah. Cuma tak maki betul lah. Dia maki ikut jalan nafi. Kamu ni bukan kera, duk tak dengar apa yang saya cakap. Tiba-tiba cakap sultan gitu. Tu marah tu. Jadi kurang adab di situ. Kalau kita cakap pada Tuhan benda yang mustahil, kita nafi. Kalau tak ada tujuan. Sebab itu ada tujuan. Ulama sebut juga benda mustahil sebab apa? Sebab ada tujuannya. Iaitu apa? Ilmu akidah ni kalau tak sebut secara tafsir satu persatu, boleh bawa kepada jatuh dan rosak akidah dia. Tu Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan sebenarnya bagi orang yang mensifatkan orang tadi, raja tu lah, dan sebenarnya ni dalam bahasa Arab panggil wal haqqu, dan sepatutnya gitu. Dan sebenarnya, yakni dan sepatutnya bagi orang yang mensifatkan sifat yang mustahil itu disiksa yang amat pedih padanya, pada orang yang mensifatkan tadi. Ni kita boleh kiyah kepada makhluk raja tadi, boleh kiyah pada Tuhan, boleh ni. Kalau kiyah pada raja, maknanya kalau orang yang berkata sedemikian pada raja, raja boleh siksa dia, raja boleh azab dia, patut kena siksa. Sebab cakap yang kurang adab. Begitu juga Allah Ta'ala ni, sebab Allah Ta'ala dia cakap kurang adab, patut bagi Allah Ta'ala siksa dia, patut bagi Allah Ta'ala azab dia. Tu yang sepatutnya kena pada dia kalau dia cakap benda yang tak ada adab dengan Tuhan. Tapi perbahasan sifat mustahil yang akan datang ni di bawah takluk perkara yang sangat penting dalam bab ilmu akidah. Maka tidaklah menjadi sia-sia para ulama menyebutkan segala sifat-sifat yang mustahil untuk kita murajaah ataupun ulang kaji semula apakah sifat yang ternafi bagi Allah Ta'ala, selepas kita sabitkan sifat hak mesti ada dan sungguh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kerana itulah kebanyakan ulama tiada disebutkan. Dia kata kerana itulah, kerana mana? Kerana boleh jadi jahat adab dengan Tuhan tu. Kebanyakan ulama, majoriti ulama tiada disebutkan dengan tafsil dengan satu-satu.
Dia tak sebut satu-satu Adam baharu, tiada baharu, fana, tak sebut satu-satu. Tetapi dipada akan yang mustahil itu dengan kata kebanyakan ulama, dia kata apa? Dan lawan bagi hak wajib itu 20 pula. Itu mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan dia dengan sifat yang mustahil. Dia cakap itu je. Dia tak sebut secara tafsil. Allah Ta'ala itu tidak tiada, Allah Ta'ala itu tidak baharu. Memang selepas berarti kita akan bahagi itu juga. Cuma dari sudut ibarat ulama tu nak berjaga-jaga dari beradab dengan Tuhan tu, dia sebut dulu secara ijmali, secara umum kata ada 20 sifat yang mustahil, lawan bagi 20 sifat hak dahulu. Itu saja. Lepas tu dia hurai secara tafsir pas pada tu. Madri, dengan Tuhan Madri, mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan dia. Sebab apa? Sebab beradab dengan Tuhannya, Tuhan kebanyakan ulama tadi. Sebab itulah ulama majoritinya dia akan sebut lawan bagi sifat hak wajib itu ialah 20 pula. Itu tu mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan dia. Dia sebut begitu. Dia sebut begitu kerana nak jaga adab dengan Tuhan. Dia tak sebut secara direct awal-awal lagi mustahil itu ialah Adam tau. Nanti lu dia cakap lapik lu. Ada sifat sabit tak sabitnya sifat yang mustahil, yang mana sifat mustahil ni lawan bagi sifat hak 20 yang wajib tadi. Apa dia? Baru dia sebut Adam, tiada, baharu, fana, binasa, berbilang dan sebagainya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka setengah ulama disebutkan atas jalan tafsil. Setengah ulama disebut jalan tafsir, disebut terperinci kerana adalah wajib kita palingkan. Jadi di sini ada dua mazhab. Jadi sini cara ulama menulis kitab akidah dalam bab sifat mustahil ni ada dua cara. Pertamanya dia sebut secara umum. Sifat mustahil ni ialah lawan bagi sifat hak tadi yang 20. Kalau 20 lah. Kalau 13 lawannya 13. Kalau 24 lawannya 24. Tu satu jalanan ulama. Yang kedua, jalanan ulama yang kedua ialah dia hurai juga secara tafsil. Dia sebut juga satu persatu, tiada, fana, sama dengan makhluk. Allah Ta'ala tak berdiri dengan sendiri, Allah Ta'ala berbilang dan sebagainya. Disebut juga. Sebab apa? Ni sebab dia. Dia kata, maka setengah ulama disebutkan atas jalan tafsil kerana adalah wajib kita palingkan dan kita halakan. Hala paling ni maksudnya ke lain lah, insiraf. Kita halakan ke arah lain, palingkan ke arah lain. Parahkan apa? Palingkan apa dia? Halakan apa? Halakan nafsu yang sikat, nafsu yang pendek diri. Nafsu ni boleh terjemuh pada diri, boleh terjemuh pada akal pun boleh juga. Yang sikat yakni yang singkat lah. Yang sikat yakni yang singkat, yang pendek. Yang duduk di dalam daerah waham, yang duduk dalam keadaan berbolak-balik, taraddud. Betul ke Allah Ta'ala ni ada? Taraddud tu. Sebab asal benda tak nampak. Jadi benda tak nampak dan tak ada nak tersentuh, tak ada nak dengar ni, jadi benda yang perlu kepada bukti yang kukuh. Maka sebab itulah ulama sebut juga sifat hak mustahil untuk mengukuhkan lagi. Menyebutkan sifat yang mustahil secara terperinci untuk mengukuhkan lagi supaya menghalakan dan memalingkan waham yang ada pada hati kita. Nafsu mana hati pun boleh, akal pun boleh, diri boleh. Di sini mana akal pun boleh lah, akal yang singkat, iaitu akal yang pendek. Pendek akal dia yang duduk di dalam daerah waham. Sebab apa? Sebab cenderung kepada segala perkara yang didapati oleh panca indera, yang dilihat panca indera. Ada mana tadi? Segala perkara yang didapati oleh panca indera. Jadi waham itu mari kenapa? Kenapa mari sangkaan yang ringan terhadap benda-benda yang boleh jadi mustahil atas Allah Ta'ala dalam hati kita? Sebab kita ni ada panca indera yang 5. Ada panca indera penglihatan, ada panca indera pendengaran, batu penyentuh ataupun batu pekecap, kemudian apa lagi, perkata, 5. Jadi lima ni, jadi benda kita ada ilmu berdasarkan panca indera pun ada, ilmu berdasarkan akal pun ada, ilmu berdasarkan Quran dan hadis pun ada. Dia ada 3.
sebut dulu lah. Iaitu yang pertamanya ialah al-khabar, iaitu an-nas, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu jalur ataupun saluran ilmu yang pertama. Yang kedua ialah akal. Yang ketiga ialah panca indera. Tiga ni je, tak boleh lalu. Tak ada lain lah. Lain daripada tiga ni tak ada dah yang boleh kita mendapati dan mengetahui sesuatu, tak ada. Selain daripada tiga ni tak ada. Mesti tiga ni sahaja. Tiga ni sahaja yang diiktirafkan sebagai ilmu kalau kita dapat. Selain daripada tiga ni tak dipanggil ilmu. Tu Jadi antara ilmu yang kita dapat yang melalui akal. Jadi akal ni boleh ada timbul waham, boleh timbul syubhat, boleh timbul kekeliruan. Maka sebab itulah ulama mentafsirkan, memperincikan sifat hak mustahil supaya kita keluar dan dapat palingkan hati kita, akal kita yang singkat ini ke arah yang lebih baik, bukan ke arah menyabitkan benda yang mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Panca indera yang dilihat, sama situ. Oleh panca indera yang dilihat. Jadi benda yang kita lihat banyak benda. Jadi bila kita lihat banyak benda, kita nak sabitkan benda berkaitan Tuhan, mesti kita akan kadang-kadang kita kiaskan dan kita seumpamakan dengan benda yang kita boleh lihat. Allah Ta'ala itu maha besar. Besar mana? Tengok. Sebab apa? Sebab dia pernah tengok benda besar. Ada lagi benda besar selain gunung Everest? Ada. Ada lagi benda besar selain benda bumi? Ada tak? Dia akan fikir begitu. Jadi maha besar itu bukan maha besar zat besar tu. Maha besar situ maha besar dari sudut darjat. Allah Ta'ala bukan jirim jisim. Jadi situlah adanya sifat-sifat yang kita bahas. Di situ dalam bab mukhalafah lil hawadith. Kalau nak kata, nak taswir ataupun nak gambarkan, kata Allah Ta'ala ni besar jasad dia. Bukan. Mana sifat yang boleh menghapuskan waham tersebut? Sifat mukhalafah lil hawadith. Yang mana mustahil Allah Ta'ala mumathalah lil hawadith. Mustahil Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk. Dia bahas pumpang. Maka tolaklah waham kata Allah Ta'ala itu berjisim. Allah Ta'ala pula, kita ni ada. Kita boleh tengok tak kita ni ada? Boleh, kita ni sedang ada. Dulunya tiada. Dah kalau Allah Ta'ala ada, dulu tiada, siapa buat dia? Tengok, timbul waham. Sebab kita pernah lihat benda sesuatu itu kalau ada mesti timbul pada sesuatu, mesti beranak pada sesuatu, mesti bertelur pada sesuatu. Tak ada yang lain. Maka mencantahkan waham kita tersebut, perkara yang tak betul dalam akal kita tu berkaitan dengan Tuhan, dengan adanya sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat lain untuk ciptakan dia. Tak dicantahkan juga dengan sifat qidam. Allah Ta'ala itu sedia kalau lagi ada. Allah Ta'ala itu bersifat baqa. Allah Ta'ala lagi kekal selama-lamanya. Itu yang menolakkan waham yang pernah kita lihat dengan panca indera penglihatan. Itu yang kita nak tolak tu. Maka nak tolak hak itulah tak dapat tiada, yakni mesti daripada menyebutkan dengan demikian itu, dengan demikian sifat-sifat hak mustahil. Supaya apa? Supaya menghilangkan waham, iaitu sangkaan yang ringan kebanyakan awamil mukminin, kebanyakan orang-orang awam, orang-orang yang beriman. Biasanya orang awam lah yang biasanya ada syubhat, biasanya ada sangkaan yang begitu begini terhadap Tuhan. Maka sebab itulah dibahaskan sifat 20 sebagai satu metodologi atau satu subjek silibus untuk orang awam memahami tauhid yang betul. Supaya apa yang kita bahas berkaitan Tuhan itu tak sama dengan makhluk. Dia bukan jirim, dia bukan jisim, dia tak ada kait dengan masa, dia tak ada kait dengan tempat, dia bukannya besar, dia bukannya kecil, dia sifat dia bukan macam kita, sifat dia bukannya baharu. Itulah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, tu yang pertama. Ilat yang kedua, sebab yang kedua, dan supaya jangan ia awamul mukminin, orang-orang awam, orang mukmin tu. Jangan ia kiaskan, kita tasbihkan atau kita kiaskan yang gaib ini Allah dengan yang hadir. Yang hadir ni iaitu makhluk. Dia panggil qiyasul ghaib ala syahid. Qiyasul ghaib ala syahid. Kita mengkiaskan Allah Ta'ala yang ghaib, yang kita tak nampak, atas syahid, atas benda yang kita nampak. Contohnya kita nak kias apa? Kita nak kias sifat pendengaran atau sifat penglihatan kita dengan Allah. Tak boleh. Memang ada sifat penglihatan kita ni, ada sifat pendengaran kita ni. Allah Ta'ala pun ada sifat penglihatan, ada sifat pendengaran, tapi tak sama dengan kita. Dia tu qadim, kita baharu. Dia itu baqa sifat dia, kita ni akan musnah.
Sifat dia tak sama makhluk, mukhalafah lil hawadith. Sifat dia wahdaniyah esa, sifat dia tidak dicipta oleh Tuhan yang lain. Sifat kita dicipta oleh Tuhan, oleh Allah Taala. Tu beza dia. Tu supaya dapat tolak hal semikian. Tu dia panggil nak tolakkan orang awam kiaskan yang Allah Taala terhadap benda yang dia nampak zahir makhluk ni. Tu dia panggil yakni qadim. Qadim tu nisbah pada yang gaib lah. Qadim ni Allah Taala. Dengan yang hadis tu baru makhluk lah. Nak elokkan supaya orang awam mengkiaskan Allah Taala dengan makhluk. Sebab itulah disebutkan juga sifat-sifat yang mustahil untuk menguatkan kefahaman akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Noktah. Habis dah. Kemudian masuk sifat mustahil. Dan tatkala adalah segala yang mustahil ini menafikan bagi segala yang wajib. Yang wajib ini sifat-sifat yang wajib. Dan bilang-bilang segala yang wajib. Seperti bukan. Dan bilang tu ayat baru. Okey, pertamanya ialah dan tatkala adalah segala yang mustahil ini menafikan bagi segala yang wajib, yakni segala sifat yang wajib. Lepas tu dan bilang sifat hak mustahil, yakni bilangan lah. Itu seperti bilangan segala yang wajib. Sama je. Kalau sifat 20 mustahil. Sifat 13 mustahil. Sifat 24 mustahil. Infinity hak sifat kamalat, sifat kesempurnaan, infinity juga sifat kekurangan. Itulah. Dan ni habis betul. Dan aturan sifat mustahil seperti aturan sifat hak wajib. Contoh dia aturan pertama sifat wajibnya ialah wujud dulu. Lawannya adam, lawannya tiada. Kemudian qidam, lawannya baharu. Kemudian baqa, lawannya fana, binasa. Begitulah. Bila kata gitu, maka aku Syekh Daud sebutkan yang pertama bagi segala sifat hak wajib. Yang pertama daripada sifat mustahil bagi yang pertama sifat yang wajib. Dia pun sebut kata hingga akhirnya. Aku kata tu sampai akhir lah. Mana kalau sifat wujud lawannya adam, sifat baqa sifat qidam lawannya baharu, sifat baqa lawannya fana, sifat mukhalafah lil hawadith lawannya sama makhluk dan sebagainya hingga akhir. Apa dia yang kita sebut, yang aku akan sebut ni satu-satu ni, dan iaitu yang pertama hingga akhir tu. Pertamanya Adam, ain dal mim, bukannya Adam tu Nabi Adam. Ni Adam. Apa Adam? Arti Adam tiada. Tu iaitu tiada lawan wujud. Ini yang lawanan bagi wujud. Dengan mana wujud lawannya Adam. Dengan mana sabit bagi Allah Ta'ala. Sungguh di Tuhan itu ada, tak ada. Sungguh bagi Tuhan itu ada, tak sungguh tiada. Tak sungguh sabit, tak sungguh sifat yang tiada, tapi yang sungguhnya sifat hak ada. Sifat yang ada. Sifat ada. Sifat yang ada pula. Sifat ada. Sifat wujud lah. Sifat yang ada dengan sifat ada beza tu. Silap sikit ayat beza lalu. Sifat ada dengan sifat yang ada lain. Sifat ada tu sifat wujud lah. Sifat yang ada tu sifat mani. Tambah yang habis lalu. Itulah tauhid. Silap hurah sikit habis. Ke kanan ke kiri dah. Kita nak straight corner dah. Tu. Tu kena atur ayat elok tu. Mudah ni. Jadi kalau kita dah mengaji sifat hak wajib tu mudah lah. Mustahil ni tak payah mana dah. Baca je lah. Keduanya huduth. Arti huduth. Apa dia? Baharu. Baharu tu iaitu baharu lawan qidam. Dengan makna sabit bagi Allah Ta'ala sungguh di Tuhan itu bersifat sedia, tak sungguh di Tuhan itu bersifat baharu. Sebab benda baharu, benda sifat qidam, sifat baharu ni sifat sungguh ya, bukan sifat hak jenis ada. Sifat hak jenis ada satu je, sifat ma'ni yang 7 tu. Hak lain semua tiada tapi sungguh. Sabik. Macam merah nyala, merah tu ada, nyala tu tak ada. Nyala tu sungguh. Tu. Kita nak mentaukidkan lagi, nak menguatkan lagi merah sangat. Jadi merah tu yang ada, nyala tu tak ada pun.
Biru laut. Biru tu ada, laut tu tak ada. Laut tu sungguh. Mana apa? Biru dia tu macam laut. Bukan laut tu ada dekat baju tu. Kalau laut tu ada dekat baju, biru tu ada, laut pun ada. Ni bukan masalah biru laut tu ada tak? Biru tu macam laut. Jadi kita fahamkan, kita sifatkan dia biru tu macam laut. Jadi laut tu tak ada pun, sungguh je. Yang ada biru. Sifat wujud, sifat tiada, dua-dua ni sungguh belaka. Tapi yang sabit di Tuhan wujud, tak sabit dan tak sungguh di Tuhan itu tiada. Itulah habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dia nukil sikit kitab besar. Kata Syekh Suhaimi, iaitu Syekh Ahmad As-Suhaimi rahimahullah, dalam kitab Hasyiah As-Suhaimi ala Syarah Al-Hudhudi ala Ummil Barahin. Kata dia, Syekh Suhaimi kata rahimahullahu taala, dia kata, dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud. Mengeluar ni diterjemah pada akhrajahu Abu Daud, telah mengeluarkan akan hadis ini oleh Abu Daud. Mana tadi? Abu Daud telah berkata, Abu Daud mengeluarkan oleh Abu Daud daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abi Hurairah riwayat daripada Nabi. Tu cara bahasa dia panggil. Yang riwayatnya Abu Hurairah, bukannya yang riwayat tu Abu Daud. Abu Daud tu hanya mengeluarkan sahaja. Ini mengeluarkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abi Hurairah iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Seperti mana lah kitab bernama dulu kita sebut dah. Yang kedua Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia kata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushikun nasa yatasaaluna hatta yaqula qailuhum hadha Allahu khaliqul khalqi faman khalaqallahu. Kalau ikutkan, kalau bukan hadisnya, kalau bukan hadis, khaliqun al-khalqa boleh. Khaliqul khalqi faman khalaqallaha. Faman khalaqallaha fa idza qalu dhalika faqulu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu dia punya hadis riwayat Abu Daud. Senanglah dia dah takhrij hadis dah. Ada setengah hadis tak takhrij, kita pula kena cari. Dia kata, mana tadi? Kata musannif rahimahullahu taala, takut akan manusia dunia mereka itu, yakni oleh dunia mereka itu. Mana tadi? Takut akan manusia dunia mereka itu, yakni takut akan manusia oleh dunia mereka itu. Yakni menakutkan oleh dunia akan manusia. Dunia itu menakut-nakutkan manusia. Hingga berkata mereka itu manusia, ini Allah yang menjadikan segala makhluk. Ini Allah yang menjadikan segala makhluk. Mana dia sabit kata makhluk ini pencipta dia ialah Allah. Kemudian, maka siapa yang menjadikan Allah? Maka siapa yang menjadikan Allah? Soalan biasa ni, soalan orang kafir ni, soalan orang Kristian dan sebagainya. Siapa yang menciptakan Allah Ta'ala? Maka dia kata, apabila berkata mereka itu manusia ataupun barang siapa tadi, akan yang demikian itu soalan kata Allah Ta'ala siapa cipta, maka bacalah olehmu, baca apa? Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berkata mereka itu, ni bab setan ni. Lagi ya. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah oleh kamu wahai Muhammad, huwa, dia itu Allah, ahad. Huwallahu ahad, dia itu Allah yang esa. Allahus samad, bermula Allah Ta'ala itu tempat berhajat segala makhluk. Lam yalid wa lam yulad, dia itu tak beranak dan tidak diberanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada seorang pun sama dengan Tuhan. Thumma liyantaqil an yasarihi thalathan wal yasta'idh. Thumma liyantaqil an yasarihi thalathan wal yasta'idh minasyaitan. Tu kata dia, kemudian maka ia seorang. Jadi di sini nak kata
soalan ni soalan daripada waham kita lah, daripada hati kita. Jadi kita belajar tauhid ni ada juga waham syaitan mari. Kita duk ngaji kata Allah Taala pencipta makhluk, Allah Taala pencipta makhluk, dah siapa Allah Taala tu, siapa cipta? Dia akan mari soalan begitu dalam hati, syak wasangka, was-was. Jadi kalau mari ada soalan-soalan begitu yang terlintas dalam hati kita, suruh baca qul huwallah ni. Dia kata apa? Kemudian lepas baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, kemudian maka ia seorang tadi berludah dengan tiada air liur pada pihak tu. Syarat saja. Tu. Itu 3 kali. Begitu jugalah kalau kita dapat mimpi yang buruk. Mimpi yang buruk, kita mimpi apa-apalah yang menurut kita tu buruk, maka lepas terjaga tu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian ke pihak kiri ludah tanpa air liur juga 3 kali. Lepas tu tidur semula kalau nak tidur. Kalau bangun tahajudlah. Tu dia. Kita memakah selain pada ada pakar PN juga PN. Ni isu soal. Nak habis pun nak tanya. Apa hukum dia? Apa dah? Apa hukum kita? Ni soalan power ni. Hari Sabtu ni. Apa hukum kita memangkah PH atau memangkah PN? Adakah masuk neraka? Sebelum kita jawab soalan neraka ataupun syurga itu, pertama sekali kita kena tahu kita ni bukan ahli untuk memasukkan orang ke dalam neraka, bukan ahli untuk masukkan orang ke dalam syurga. Satu. Itu satulah. Dia ada perbahasan yang terperinci bab syurga neraka ni. Dia kalau syurga neraka ni, kalau contoh nak mentahzirkan orang dalam buat dosa. Tahzirkan orang dalam buat dosa. Contohlah, ada isu jugalah. Contoh kita kata siapa-siapa bukan. Contoh kita kata apa nama tu? Contoh apa tak mari pula Apa contoh hukum haram satu? Contoh kita kata yang benda khilaf. Contohlah ada satu hukum tu, hukum dia haram tapi khilaf ulama. Menurut pandangan muktamad haram. Pandangan yang kedua kata tak haram, harus contohnya. Contoh senang kupul ekor tu lah. Senang cerita. Isu kupul ekor. Ada orang cakap, haram hukum dia. Siapa yang mesin ikan itu sekali dengan darah, hukum dia masuk neraka. Hukum haram masuk neraka. Itu kalau dalam kitab Al-Mufti wal Mustafti, dia panggil boleh seseorang mufti ataupun seseorang yang orang ahli agama lah mentahzir orang awam dengan tahzir yang kerah, memperingatkan ataupun mencakap suatu benda keputusan yang mengeraskan. Itu sabit dalam sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dia pernah jawab soalan orang yang mana menunjukkan tu dosa, benda tu haram. Sayyidina Abdullah bin Abbas kata Allah Ta'ala tak akan ampun dosa kamu. Seolah-olah dia tu macam Tuhan pula. Seolah-olah dia itu menyabitkan bahawasanya dosa dia tidak akan diampun. Itu dalam bab dosa pahala. Dalam bab politik ni, politik ni tamanya kita membabitkan orang ramai. Orang ramai. Politik masyarakat lah. Masyarakat. Jadi adakah pasti orang yang sokong selain daripada PN itu masuk neraka? Itu belum tentu. Itu tak kena hukum itu. Itu dia panggil cakapan yang ganas dalam bab cakapan yang melampaui batas. Melampaui batas. Dan dia pun kena buang dah pun ikut katanya. Itu sebab apa? Sebab apa ada tindakan begitu? Sebab tak kena. Cara tak kena. Tak kena tempat. Tak boleh nak meneraka ke orang. Tak boleh. Sebab asal tak boleh nak meneraka ke orang lebih kurang itu. Cuma dia ada tafsir macam-macam lah. Panjang juga nak tafsir itu. Ada yang boleh meneraka, ada yang boleh sebut dia ni dalam neraka dalam keadaan secara umum. Contoh kita tidak ta'in orang dia. Kita tidak menentukan orang ni masuk neraka. Kita kata secara umum orang yang buat sekian-sekian masuk neraka. Itu tak apa. Contoh orang yang melakukan zina masuk neraka. Tak apa. Tapi adakah pasti masuk neraka? Belum tentu. Sebab boleh jadi Allah tak ampun.
Dia ni minum arak hukum dia haram, masuk neraka. Kita cakap gitu. Boleh tak? Boleh. Tapi tidak mentakyinkan dan tidak menentukan orang tu masuk neraka dah. Kita kata siapa-siapa yang minum arak boleh masuk neraka. Tapi tentu tak masuk neraka? Belum tentu. Kerana boleh jadi dia waktu mati Allah Taala ampun dosa dia walaupun dia tak bertaubat kerana dia mukmin. Beza dengan kafir. Kafir tak boleh lah. Kafir dia buatlah apa benda pun, kalau dia tak masuk Islam memang Allah Taala akan siksa dan azab dia. Tidak ada keampunan bagi dia. Jadi kalau ahli-ahli politik itu kita nasihatkan supaya bercakap dengan kata-kata yang harmoni. Kerana dia akan menimbulkan pelbagai isu dari sudut maqasid lah, dari sudut ilmu politik lah, macam-macam. Jadi kena jaga cakapan tu elok-elok. Sebab kita nak menjahanamkan dan meneraka jahanamkan parti ni masalah juga. Sebab dalam parti-parti tu bukan kafir belaka, ada hak orang Islam. Ada hak orang Islam hak betul, cuma masalah masuk parti lain. Nak buat kan? Jadi itulah kena jaga tutur kata kita. Dan guru-guru kita pun tak, orang panggil jaranglah guru-guru kita ni, walaupun dia ini orang yang ahli fiqh, dia tak dok kadang-kadang mengeluarkan kata-kata kawan ni masuk neraka ke dok, jarang sekali. Cakapan dia very polite. Cakapan dia very nice. Tak ada lah unsur-unsur orang panggil tegang urat, tak ada. Dan begitulah pandangan orang awam. Pandangan orang awam ni biasanya nak tengok pendakwah ataupun orang bercakap ni, orang bercakap yang cakapan dia tidak ada makian. Ada juga. Kita pernah jumpa. Ada, dia pernah tanya kita. Kalau ustaz ni sekian-sekian, dengan ustaz sekian-sekian, mana satu tak betul ustaz? Dia tanya gitu. Sebab dua-dua nampak kasar. Dia kadang-kadang orang awam ni dia tak belajar secara mendalam macam kita. Jadi dia zahir dia akan hukum cara cakap. Cara cakap ni maki-maki ni betul ke dok ni? Cara cakap ni selamba dek ni betul ni, tak ada dalil apa semua. Dia gitu. Dia orang-orang gitu lah. Jadi cara nak cakap tu pun kena belajar juga. Bahasa yang kita nak cakap ketika kita bercakap depan awam pun kena belajar juga. Sebab tu dia ada satu ilmu namanya uslub dakwah. Uslub dakwah ni cara untuk dakwah. Ada dakwah tu cara dia cara tabligh tu. Ada dakwah dia cara macam kita. Ada dakwah dia dari sudut nasihat. Macam-macam. Jadi tak semua orang boleh terima cara kita. Jadi kita kena bercakap atas dasar dapat mengharmonikan semua pihak. Tak boleh kita cakap benda-benda yang menimbulkan isu yang mentegang urat. Itu dia panggil satu benda yang aib dan menjatuhkan maruah bagi orang yang title dia itu ilmuwan. Itulah lebih kurang wallahu taala alam. Memang hari Jumaat ni tak ada lah, dan hari Isnin ni tak ada, balik mundi. Jadi jumpa hari Jumaat depan pula. Wallahu taala alam. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi insya-Allah lepas isyak ini akan ada sembahyang hajat untuk siapa? Siapa? Hafsah Abdullah. Akan mengadakan operation. Kita sembahyang hajat untuk mudah-mudahan operation berjalan dengan lancar. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.